Baru sekarang kau berani nak telefon? Kenapa? Kenapa kau nak bagi lukman kat aku? Aku dah tak mampu jaga. Tak. Nia call abang bukan nak cakap pasal Luqman, tapi Nia nak tanya abang pasal rumah. Kenapa abang tak bayar rumah, bang? Sampai nak kena lelong dah rumah kita ni, bang. Kau dengar sini, Itu bukan rumah kita, itu rumah aku. Aku sengaja tak nak bayar sebab aku nak kau berambus pada rumah tu. Kau faham tak? Lepas kau dah berambus, baru aku boleh buat apa saja aku nak. Baru aku akan settlekan. Lagi satu aku nak beritahu kau takkan mampu jaga Luqman. Jadi kau serahkanlah Luqman kat aku. Okey, itu dah tadi sedikit sedutan dari drama Beri Sedikit Waktu yang mana berkait rapat dengan topik yang akan kita bincangkan pada hari ini iaitu bergantung pada pasangan atau berdiri di atas kaki sendiri. So kita pun tadi dengan panjang lebar sudah menerangkan apa sebenarnya yang kita nak bincangkan pada hari ini. Tanpa melengahkan masa lagi, jom kami perkenalkan tetamu istimewa di dalam talian pada hari ini. Kita bersama dengan 3 tetamu istimewa hari ini. Yang pertama kita bersama dengan Encik Saiful Bahri selaku perunding motivasi kita. Selamat tengah hari Encik Saiful. Selamat tengah hari. Apa khabar? Saya ucapkan Sihat. kepada Buya dan juga Sugita sihat. Sihat Encik Saiful. Encik Saiful seorang je yang panggil saya Uyai. Jadi memang dirindukanlah sebenarnya. Lama tak bersama kami di Wanita hari ini. Itulah tu. Okey, baik. Selain daripada Encik Saiful Bahri kita juga bersama dengan pasangan ini iaitu Faizah Ilai dan Haikal Hanifah. Assalamualaikum. Hai. Assalamualaikum. Sedundun pakai biru kedua-duanya. Biru hari ni. Anak-anak kat mana tu? Disembunyikan di dalam stor. Patut sunyi semacam. Okey, baik. Kita mulakan dahulu dengan Encik Saiful. Tapi sebelum itu... Oh ya, betul. Sebelum kita bertanya kepada tetamu kita pada hari ini, nak tak sabar nak jawab soalan kami, kita nak saksikan dahulu berita ataupun report yang telah disediakan oleh rakan setugas kami. Ini dia. Silakan. Setiap manusia sememangnya mempunyai fitrah kehidupan masing-masing dan sifat manusia itu memang saling bergantung antara satu sama lain. Namun kebergantungan itu ada batasnya dan tidak selalunya harus dipenuhi. Ini juga berlaku pada kebergantungan di dalam rumah tangga antara suami isteri. Tidak dinafikan, sebagai suami isteri, tidak salah jika meletakkan harapan atau kebergantungan yang tinggi pada pasangan. Tetapi seharusnya berpada-pada dan perlu bersikap toleransi antara satu sama lain. Di samping itu, tuntutan hidup masa kini juga memerlukan si isteri bertindak lebih bijak tanpa perlu bergantung sepenuhnya di tangan suami. Ini kerana bencana kewangan buat kaum wanita akan bermula apabila suami meninggal atau sekiranya berlaku perceraian jika mereka hanya bergantung pada suami sahaja. Tambahan pula di dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP, ramai yang telah kehilangan punca pendapatan dan terjejas dari segi kewangan. Perkara ini juga boleh menyebabkan terjadinya perceraian, keganasan rumah tangga dan tekanan dari segi mental sekiranya pasangan mempunyai kebergantungan yang tinggi terhadap mereka. Bergantung pada pasangan atau berdiri di atas kaki sendiri. Sebelum kita bertanya kepada tetamu, saya tertarik untuk membaca satu komen yang telah diberikan oleh rakan kami di Facebook dari Haslina Lina yang berkata, suami saya seorang pemandu bas ekspres. Setelah COVID melanda, suami saya dah tak boleh kerja sehingga syarikat terpaksa memberhentikan pekerja. Setelah pandemik melanda, kami sekeluarga hilang pendapatan. Sekarang nasib kami sekeluarga semakin teruk, kami dijangkiti COVID. Sekarang suami saya di tahap 4 bantuan oksigen sepenuhnya. Tolong doakan suami saya. Encik Saiful, saya kirakan ini yang kita bacakan tadi adalah satu dalam ratusan mungkin ribuan kes yang sedang berlaku yang sama seperti saudari Haslina ini tadi. Sebagai mukadimahnya. Betul, Yana. Apa yang Yana katakan betul, Encik Saiful. Ini antara banyak kisah yang mungkin ramai di luar sana sedang hadapi. Tapi Encik Saiful, mungkin sebagai pembukaannya lah, kita nak kongsikan. Bila kita bercakap mengenai bergantung
bergantung pada pasangan. Mungkin ada orang mempunyai orang kata persepsi yang negatif. Kenapa awak nak bergantung pada si suami awak ataupun si suami bergantung pada isteri? Awak boleh bergantung pada diri awak sendiri. Tapi mungkin Cik Saiful, kita berikan mereka persepsi yang berbeza hari ini. Tidak salah kalau ingin bergantung pada pasangan dan tidak salah sekiranya ingin berdiri di kaki sendiri. Baik, terima kasih. Satu soalan yang bagus yang dinyatakan oleh Sugita dan juga Buya. So, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Assalamualaikum Muhammad kepada semua penonton-penonton rancangan Wanita hari ini. Satu topik yang bagus untuk kita bincangkan iaitu kebergantungan terhadap pasangan. Baik, saya ambil dulu kisah situasi yang pertama tadi. Yang mana sebelum ni suaminya bekerja, kemudian dia terpaksa bekerja, suaminya diberhentikan kerja dan kehilangan kerja dan sebagainya. Memang benar, saya rasa itu adalah di antara satu daripada ribuan kes-kes yang ada dekat luar sana. So situasi tersebut, yang ini yang kita kena ambil ibrah, ambil cerita, ambil kisah daripada peristiwa yang terjadi tersebut. Bagaimana ada kalanya kita berada di dalam satu comfort zone yang selesa. Kalau sebelum ini suami yang bekerja, sebagai contoh suami yang bekerja, isteri yang duduk di rumah menguruskan rumah tangga dan anak. Tetapi bila ujian ini datang, pandemik ini datang, maka suami kehilangan kerja. Suka tak suka, kemahiran yang ada pada isteri sebagai suri rumah yang dahulunya menguruskan masakan untuk anak dan juga suami, terpaksa bermula pakai kemahiran yang ada untuk menjual, berniaga dan sebagainya. Now kita dapat lihat di situ bagaimana tarbiyah ataupun didikan ataupun situasi itu Tuhan ubah sedikit daripada kebergantungan kepada individu tersebut. Sebenarnya adalah kebergantungan kepada yang di atas untuk diri sendiri untuk membantu di dalam meringankan apa yang sebelum ini mungkin kita berada di dalam satu situasi yang dinamakan sebagai comfort zone. Baik, tentang kebergantungan ini, Sugita dan Uya ini sebenarnya kita tidak 100% kita mengatakan bahawa kebergantungan itu kita hanya fokus kepada wang ringgit semata-mata. Sebenarnya turut yang terjadi dekat sini, saya bawa kisah sebenar. Ada seorang yang dia tak boleh nak uruskan diri dia sebab asbab. Saya bawa contoh, saya minta maaf, saya tak sebut nama, saya tak sebut sesiapa pun, tapi saya bawa masyarakat punya permasalahan. Apa dia? Iaitu bila mana isterinya kehilangan isteri yang tercinta. Kalau sebelum ni isterilah yang melakukan kerja-kerja rumah dan sebagainya. Yang ini yang dinamakan kebergantungan terhadap pengurusan hidup. Betul. Suami pengurusan hidup, yang mana orang lelaki dari sudut psikologinya biasanya sang suami, kalaulah isterinya tak uruskan kehidupan dia, makan, minum, pakaian, minta maaf, saya ada jumpa rakan saya, hatta kalau isteri tak letak berus gigi dalam beg kalau pergi outstation confirm gosok gigi. Punyalah tahap sampai macam tu. Harap-harap kita dengan Sugita tak jumpalah. Itu bukan buruk tak, itu dinamakan kemesraan. Tapi apa yang saya nak katakan itu adalah kebergantungan itu sebenarnya adalah sesuatu benda yang boleh memberi sesuatu yang dinamakan keindahan kebaikan. Tetapi dalam masa yang sama, jika secara berlebihan, dia juga akan boleh mendatangkan kepada kemudaratan. Sebab apa? Sebab bila mana seseorang itu berada dalam zon yang selesa, comfort zone, terlalu kepada individu bimbang. Dia tak mampu. Biasa orang kata spoon fed ya Encik Saiful, segalanya disuapkan. Betul. Jadi dah comfort zone lah. Betul. Dan orang kata yang paling penting apa? Kerja sama. Dan mungkin ini juga yang boleh dikongsikan oleh Abang Haikal kita dan juga Kak Faizah Ilai kita. Kalau Haikal boleh berkongsi, kita semua mengenali Haikal Hanifah sebagai seorang producer, pengarah yang terkenal di Malaysia. Dan sekarang ni dalam tempoh pandemik yang sedang berlaku sekarang ni, syuting semua tak boleh. Mungkin ada juga projek yang terpaksa tergendala sekarang, yang terpaksa postpone ke kemudian hari dan sebagainya. Sekarang ni, bagaimana anda berdua saling bergantungan antara satu sama lain? Siapa nak kongsikan dulu? Lambung buat dadu. Okey, dia sebenarnya kalau kita nak cakap pasal sebenarnya kita dah dalam masalah pandemik ni, sebenarnya dah lama dah kita orang duduk rumah. Lama betul. Ya, dah gaduh, dah balik, kita bangsa Melayu pun dah.
Tapi cuma kalau tanya saya lah kan, kalau nak apa orang kata, kalau kita balik pada yang asal, kenapa Adam diciptakan untuk Hawa, dia sebenarnya menjadi penemat. Bagi pendapat saya, seorang wanita tu dia tak boleh terlalu, sebab saya berkahwin di usia yang agak kan. Jadi banyak benda yang saya dah memang buat sendiri. Maksudnya sebab saya parents pun saya yang jaga. Jadi saya dalam arti kata saya lebih independen lah. Tapi bila kahwin, jikalau saya masih lagi nak cuba untuk menjadi seorang yang independen, dan apa suami. Ya? Jadi itu kadang-kadang kita sebenarnya bagi ruang untuk tidak menjalankan tanggungjawab dia. Okey. Faham? Satu benda yang saya boleh buat tapi saya cakap tak tahu, buatlah. Macam tu. Nampaknya Abang Haikal kita termenung. Ya. Ada sesuatu yang nak dikatakan. Memikirkan sesuatu. Kalau tampung luar kata-kata, you orang tahu betul-betul seksa je ni. Jadi dia macam ada lah benda, bukanlah macam saya macam contohnya kalau dulu orang kata barang-barang rumah kita pergi beli sendiri, tapi ni dah ada suami kat rumah, tak cuti pula tu, you pula lah pergi beli. Takkan semua benda I pula beli, macam itulah. Okey, tapi nak tanya kepada ya, silakan teruskan. Contohnya pergi pasar kan. At least mengenali ikan-ikan. Tapi macam Haikal dia memang kena ikan. Jadi tak ada masalah sangat lah. Cuma kalau macam lain yang disuruh potong, lain yang jadi. Dah tahu beza daun sup dengan daun ketumbar ke belum? Mak dah ajar. Okey, baik. Tapi nak tahu, saya tertarik kepada apa yang dikongsikan oleh Faizal tadi. Kita walaupun kita berdikari independen dan segalanya, tapi kita masih lagi memberikan ruang kepada suami untuk melakukan tanggungjawab. Jadi pandangan daripada Haikal sendiri, kebiasaannya mungkinlah saya mungkin salah, tapi lelaki suka pada wanita yang berdikari, yang pandai lakukan apa yang patut dilakukan, tapi pada masa yang sama memberikan ruang kepada suami. Pendapat Haikal sendiri. Okey, pendapat saya, manusia berubah. Dia tidak manusia mudah jemuk. Dia kalau sebulan berdikari, sebulan bermanja-manja, suruh semua suami buat, sebulan lagi. Dan ini adalah pattern kehidupan yang di-create sendiri oleh pasangan masing-masing. Jadi kalau you create macam tu, kalau create benda, you biarkan satu benda pattern tu all the way, maknanya lambat laun kehidupan ni akan bosan sebenarnya. Kita sebagai manusia, sebagai pasangan, kita kena create sendiri kita punya profile, kita punya tanggungjawab, kita punya make it hubungan kita tu interesting sebenarnya. Kadang-kadang saya pagi-pagi lepas subuh kalau tak tidur saya pergi market, jadi macam tak tahu nak buat apa lah, pergi market dia bagi. Salah. Kadang-kadang lepas subuh tak elok, tak masuk. Jadi bila kita pegang, kita pun terus pergi pasar. Belilah apa yang boleh beli. Walaupun isteri tak apa, tengoklah pada air sendiri kan. Itu kadang-kadang bila tak mood tu. Bila tak ada mood tu kadang-kadang kena suruh lah. Tolong beli bawal kan, 3 ekor kan, budak-budak nak goreng. Okey. Dia kena macam tu supaya janganlah macam askar pula kan. Bangun pergi bawa buat ini, kita buat hari yang sama. Jadi benda tu kalau macam saya lah, lelaki macam saya, dia akan mudah jadi macam alah, bos tanya, ini lagi rutin dia. Kan tidak lah, adventure lah. Kita tahu apa nak jadi hari ni, apa karakter bini kita nak keluar, apa karakter kita, tapi jangan dia mau pepek. Yang pun Tapi sebenarnya kan bila kita bersembang dengan Haikal dan juga Faizal ni kan, kita dapat rasa mereka ni memang antara pasangan yang sangat sporting antara satu sama lain, boleh bercanda macam tu kan. Tetapi kan Cik Saiful, kalau boleh dikongsikan juga, bila kita bercakap tentang pandemik yang berlaku sekarang ni, ramai kehilangan pekerjaan. Kalau dahulu mungkin isteri bergantung sepenuhnya 100% kepada suami. Tetapi dalam keadaan yang sekarang ini, isteri juga perlu memainkan peranan tentang bagaimana mereka sebagai satu unit, sebagai sebuah keluarga, memastikan adanya punca rezeki dan pendapatan baharu setelah diberhentikan kerja. Dan saya kira ini juga berbalik kepada komunikasi yang perlu antara kedua-dua pasangan ini. Cik Saiful boleh kongsikan, silakan.
Okey, terima kasih. Ya, memang betul. Pandemik yang berlaku ini sebenarnya dia memberi banyak ujian, cabaran dan juga membuka minda masyarakat di luar sana tentang topik itulah kebergantungan. Cuma ingatan saya sangat menghargai peranan suri rumah tangga seorang isteri yang sanggup berkorban untuk menyara ataupun menampung kekurangan yang suami tak boleh nak sediakan. Tapi hal ini kaum lelaki kena ingat jangan mengambil kesempatan di sebalik pengorbanan seorang isteri. So kalau tak dapat kerja, lepas tu isteri yang buat kuih kat rumah jual ke apa benda, lepas tu kalau macam ni tak payah kerja lah sebab pendapatan isteri pun dah boleh sara kehidupan. No, tak boleh. Sebab itu memang Allah dah nyatakan bahawa sesungguhnya kaum lelaki itu adalah pemimpin yang bertanggungjawab terhadap apa yang dipertanggungjawabkan, yang diperlu untuk menafkahkan sebahagian daripada apa yang didapat itu kepada pasangan keluarganya. Surah An-Nisa ayat 1. Maka saya tidak menghalang untuk seseorang isteri tersebut untuk membantu meringankan bebanan suaminya. Mungkin asbab dengan dorongan, dengan jalan yang Tuhan bagi tersebut nak menunjukkan bahawa satu masa nanti dia perlu berdikari sebab mungkin dia akan kehilangan buat selama-lamanya pasangan dia iaitu suami dia. So sebelum suami itu hilang buat selama-lamanya, Tuhan bagi satu ujian yang dia kena mula bertatih-tatih untuk berdikari. Maka ambillah natijah itu sebagai satu rahmat kepada diri dia untuk dia mula belajar. So ada kebaikan yang saya nampak yang perlu disyukuri oleh para wanita di luar sana. Tetapi harus diingat, pada suami saya pesan lagi sekali, jangan ambil kesempatan. Sebab tanggungjawab itu sekali lagi adalah tanggungjawab kita sebagai suami. Saya tertarik apa yang Rika sebut sebab saya pun pada awalnya dulu kena ke pasar juga. Jadi apa yang Uya sebut tadi tu pun saya pernah masalah tumbang dengan daun sup tak beli. Okay. Jadi tak apa sebab apa benda tu kan independen. Kalau tidak nak beli. Jadi bila berlaku situasi yang seperti ini, maka saya faham. Saya sebagai ketua keluarga juga perlu juga menjejakkan kaki ke pasar untuk beli alat-alat barang rumah dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah sekarang ni dah boleh PhD kot beli barang pasar. Okey. Dan Encik Saiful, itu mungkin satu aspek yang Encik Saiful kongsikan lah. Kita jangan mengambil kesempatan walaupun kita dalam kesusahan sebagai seorang suami, isteri dah cuba sedaya upaya untuk membantu kita. Tapi mungkin soalan ni saya tujukan kepada Haikal. Dan ada dalam kalangan lelaki, walau sesusah mana pun ego mereka itu akan membuatkan mereka tidak meminta bantuan daripada isteri walaupun isteri masih lagi boleh membantu mereka. Pandangan Haikal ataupun mungkin Haikal boleh memberikan persepsi berbeza sedikit bagi lelaki-lelaki yang egonya tinggi. Ego tinggi. Okey, bila bercakap lelaki itu kononnya dia steady lah orang kata dalam 30-40 juta. Okey, ego steady apa you macam biasa macam tapi tak biasa buat apa-apa. Tetapi masalah lain dalam pandemik ni, bila you tak boleh keluar rumah, bila you tak pergi mana-mana, pergi jalan mana pun tak boleh, dia punya stres tu, dia datang lain, dia tapi kalau kita treat normal life, macam normal lah. Dulu tak apa, you tak boleh buat apa-apa, you nak apa, you cakap lah. Tapi bila langgar stres, dia bukan nakkan sangat itu tambah ego tu akan sebenarnya ego tu boleh menjahanamkan kita daripada dalam sebenarnya. Main ego tu kan. Sampai satu hari bila tertekan nak asyik buat benda itu je, jadi nak kena ikut dia je. Ya. Dulu tak apalah kalau pensionnya aku nak kereta aku keluar, ni nak pergi mana tak boleh. Ditinggalkan nak aku je keluar pergi. Kau mana tak boleh pergi. Jadi benda ni dia ada side effect dan lain, tapi depend juga on macam mana perhubungan lah, macam mana ego tu nak you handle sebenarnya. Ego tetap pandemik pun ego ada juga kan. Cuma dia sama ataupun kecil aja. Ego ni tak boleh lari saya rasa kan. Cuma itu kalau posisi kewangan lah. Kalau kan okey, lagi satu kalau nak tahu tugas ni sebenarnya dia kena lenturkan ego suami tu sebenarnya. Wow, macam mana tu? Melenturkan ego suami. Ini kata orang lah, saya terus bagi tahu aja. Orang yang orang kata bukanlah alim tapi dia knowledge bagus. Dia cakap saya macam tu, saya kata ya kan. Tapi kita pun janganlah
biar lenturan tu jadi susah. Kita kena perempuan pun ada ego. Tambah contoh Izzah kan. Contoh Izzah, dia jaga mak bapak, dia anak sulung. Ego dia, mak bapak aku selama ni dengar cakap aku cakap apa semua dia dengar. Okey, ini sekarang you pula nak suruh ikut you aja akan ada. Kalau dia tak betul-betul faham keadaan betul-betul, dia nak mempertahankan ego tu, dia akan ada dalam rumah tangga kan. Tapi kan bila Haikal berkongsi tentang melenturkan ego ni kan tadi, saya tertarik nak tanya kepada Faizah. Sekarang ni apabila kedua-dua pasangan kena berada di rumah, jadi pembahagian dari sudut kerja rumah tu pun pastinya dah you kena buat ni, I akan buat ni. Tetapi untuk anda berdua, ada tak berlaku perselisihan faham tentang bagaimana kalau selama ni you dah keluar bekerja, bila tak keluar bekerja tu duduklah dekat rumah sekarang ni, tolonglah saya dengan kerja-kerja rumah. Ada ataupun tidak? Okey. You cakap dulu. Masa yang kita yang mula-mula yang first punya PKP tu kan. Yang terkawal tau. Itu masih terkawal. Tapi yang kali ni punya PKP ni dia lain macam lah. Dia silap sikit je. Silap sikit. Saya rasa mungkin sebab yelah kan, mungkin juga saya boleh katakan bila kita di rumah lama, dekat situ baru kita akan betul-betul kenal. Yelah bukanlah selama ni tak kenal dah 10 tahun dah kita orang kahwin. Tapi macam bila duduk dekat rumah tu. Macam kadang-kadang kita tengok movie contohnya lah. Ada masa lapan tu kalau kita tengok movie. Kadang-kadang pasal movie tu punya hal pun boleh gaduh. Katalah dalam cerita tu tentang perempuan yang masalah ke ataupun lelaki dia masalah ke, nanti cakap perempuan ni semua memang perangai ni semua memang perempuan macam tu. So saya akan cakap habis tu buat apa juga ni? Kamu ikut orang lelaki lah. Alah, bergaduh pula. Benda tu tak ada apa. Tapi macam dia macam ada je nak cari pasal. Dia macam dah bosan, dah tak tahu lah. Saya rasa lah sebab tu kadang-kadang. Tapi kalau dalam rumah tangga ni, kalau dia tak ada apa orang kata gaduh-gaduh manja ni, mendatar tau. Dia tak. Itu pendapat dia, bukan saya tak. Dia panjang kalau kehidupan kita yang macam tu je kan. Jadi memang kalau saya memang kadang-kadang bergaduh ni bukanlah bergaduh yang besar-besar kan. Iyalah, gaduh-gaduh manja. Perlu ada di dalam rumah tangga tu untuk kita lagi kenal pasangan kita tu lah. Sugi kalau kita tengok kan Cik Saiful tu pun tersenyum. Cik Saiful ada nak komen apa-apa tak? Sikit. Saya tertarik dengan yang Sugita punya soalan tadi yang Cik Haikal sebut tadi tu tentang ego lelaki tu. Sebab saya kebetulan waktu ni saya datang sebagai seorang lelaki dalam rancangan wanita. Jadi Cik Haikal kita nak share. Baik, kalau seorang suami tersebut betul dia ada ego dia sendiri. Kalau ego tersebut tidak membinasakan ahli keluarga, contoh dia dengan pekerjaan dan sebagainya, isteri nak membantu. So sebagai seorang suami dia jadi ego kat situ, rasa macam tugas untuk mencari rezeki ni tugas aku. Aku tak bagi dekat kamu dan sebagainya. Kalau dia dapat menguruskan dengan sebaik mungkin, makannya cukup, pakaian dan sebagainya cukup, itu tak jadi masalah. Tetapi yang dibimbangi ego yang membinasakan, iaitu makan tak cukup dan sebagainya, isteri nak bantu dia tak benarkan dan sebagainya, yang itu sangat memudaratkan. So yang dekat sinilah dia memerlukan apa? Memerlukan seorang suami itu bersifat rasional. Rasional. So, kalau dia tak mampu, tak salah untuk dia berbincang dan meminta bantuan daripada isterinya. Dan kalaulah sang isteri mendapat suami yang memang kehidupan dia memang tak suka nak susahkan isteri dia, tak pernah minta duit, kalau makan kat luar pun dia tak akan bagi isteri dia bayar dan sebagainya, so anda bersyukurlah. Sebab itu memang betul-betul dapat suami yang orang kata yang cukup bertanggungjawab, yang dia berkorban seluruh hidup dia untuk keluarga dia. So, syukur. Okey. Dan Cik Saiful, kalau boleh saya tanya di sini satu soalan. Memang bila bercakap mengenai kebergantungan ni bukan sahaja kewangan, tapi mungkin dari sudut emosi, semangat, bantuan di rumah dan sebagainya. Tapi kalau boleh kita sentuh lebih sedikit berkaitan dengan bantuan kewangan ni. Kalau kita lihat, ialah macam Yana katakan tadi, mungkin dululah kan, kebergantungan seorang isteri pada suaminya mungkin 90%. Tapi kini ramai yang sudah bekerja dan sebagainya.
Dan di waktu sekarang ni, pandemik ni, Encik Saiful, mungkin ada wanita di rumah, suri rumah yang bergantung 100% pada suami. Dan kini tiada kebergantungan langsung sebab suami dah hilang kerja. Situasi macam ni, bagaimana boleh mereka menempuhi? Sorry, semula yang ujung tadi apa? Saya tak jelas. Situasi di mana seorang suri rumah yang selalunya bergantung pada suaminya, kini suami sudah hilang pekerjaan. Bagaimana boleh mereka menghadapi situasi ini bersama-sama? Okay, baik. So, pertama untuk masyarakat di luar sana yang mengalami masalah suami hilang kerja, isteri pun suri rumah dan sebagainya, apa yang perlu buat? Nombor 1, mesyuarat, berbincang, suami mesyuarat. Sebab apa? Dengan mesyuarat, Tuhan akan bagi kita ilham untuk berfikir macam mana nak keluar. Ingat sesuatu masalah, kalau kita hanya bincangkan tentang masalah tanpa menekankan tentang penyelesaian, masalah itu yang akan muncul, penyelesaian takkan muncul. So, saya minta sangat situasi yang di luar sana, isteri dan suami duduk bersama-sama berbincang. So, ada sedikit modal suami, kalau nak berniaga silakan. Pendapatan tersebut bukan dikawal oleh seorang tetapi dikongsikan bersama sebagai sebuah syarikat yang bersama-sama dibina atas nama kekeluargaan. Itu sangat penting saya rasa. Dan kerja tersebut yang ingin dibuat itu adalah lebih baik dibuat bersama-sama. Maka insyaAllah bila kerja itu buat bersama-sama, dia akan menimbulkan rasa sayang yang lebih, keberkatan yang lebih, dan setiap pasangan itu akan lebih memahami situasi. Memahami itu sangat penting, Sugita dan Uya. Sebab kalau salah seorang tak memahami, maka itu akan juga menimbulkan konflik terhadap situasi yang berlaku pada ketika itu. Maka pesan saya, orang Sugita, please tolong bermesyuarat. Bukan dalam organisasi, tetapi dalam rumah tangga. Panggil anak-anak juga turut untuk dengar. Lagi bagus. Baik, saya kira itu antara ringkasan terbaik untuk topik kita pada hari ini. Dan di hujung perbincangan kita, mungkin ada sesuatu yang nak disampaikan oleh Haikal dan juga Faizah juga kepada pasangan-pasangan di luar sana tentang bagaimana sebenarnya tak salah untuk bergantung kepada pasangan, tetapi perlunya juga untuk kita bersifat mandiri dan berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Mulakan dengan Faizah, silakan. Okey, dia selalu begini. Sebab tu di masa saya selalu berfikiran macam dia akan bayung sebentar. Maksudnya macam pekerjaan Haikal kadang ada, kadang tak ada. Maksudnya macam kita tak tahu bila waktu yang orang dah nak, kan? Jadi kat situ saya sebagai wider, saya rasa kita orang memang dah start buat dah benda ni dah lama. Ini satu benda yang lain, kita orang punya backup. Okey. Jadi macam contohnya memang tak sanggup yang kita terpaksa dengan pandemik ni kan. Jadi alhamdulillah lah disebabkan kita dah memang ada benda tu. Jadi tidak kita sangat kita punya apa orang kata masalah macam kewangan tu. Adalah orang kata masih boleh apa orang kata masih boleh hadap lagi lah kan. Isi saya rasa saya selalu cakap dengan Kang, kita tak tahu sejauh mana dan lama mana. Baik. Okey, baik. Kan? Jadi memang kita cuba untuk ada benda lain backup. Baik. Dan sedikit dari Haikal, seringkasnya. Macam Cik Saiful cakap tadi, mesyuarat. Mesyuarat tu memang sangat-sangat penting. Jangan mesyuarat bergaduh. Mesyuarat yang ada elok. Mesyuarat daripada Bawa bertenang. Daripada hati ni. Jangan nak mesyuarat nak cari pasal, nak cari salah. Bukan, mesyuarat ni banyak yang mesyuarat tak betul sebenarnya. Mesyuarat kena betul-betul sebenarnya. Jadi cerita betul. Kalau cuba buat plan A apa, plan B apa, plan C ada. Mari try satu-satu. Dan plan yang lagi pun ada juga. Mungkin tinggalkan rumah, tinggalkan kereta, balik ke kampung, duduk ke kampung. Itu yang tak ada, yang dah tak boleh nak buat apa dah. Dan di kalangan budak-budak yang saya syuting, kru-kru saya pun saya dah dengar dah ada benda ni dah keluar, dah muncul. Jadi lebih baik daripada dia duduk di sini, dia tak tahu apa nak. Ini buat yang tak ada jalan langsung. Yang tak ada
Balik ke kampung, ada parents, ada mak yang supportive, keluarga yang membantu. Macam-macam di kampung dia buat macam-macam. Mungkin apa-apa. Betul. Niaga buku, apa ke, banyak-banyak benda lain. Tuhan luas. Rezeki Allah Ta'ala sangat luas. Cuma kita nak buat dan nak buat semua orang tak nak lah. Baik. Aku director tak pernah balik kampung jawab pun. Malu. Betul? Okey. Baik. Baik, masa amat mencemburui kita sebenarnya. Kalau boleh nak berbincang lebih sedikit. Baik, kami nak ucapkan terima kasih kepada Encik Saiful Bahari, Faiza dan juga Haikal atas perkongsian hari ini. Jaga diri ke semuanya. Terima kasih untuk pandangan masing-masing. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Dan anda di rumah, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini.